Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil barahim. Terima kasih Pak Hasbi selaku moderator untuk syarahan akademik pada pagi ini. Judulnya dalam bahasa Inggeris dan juga presentasi yang saya sediakan juga dalam bahasa Inggeris, akan tetapi saya lihat lebih ramai orang yang memahami bahasa Melayu dan memandangkan UKM adalah universiti watan yang menekankan bahasa Melayu, maka saya akan menyampaikannya di dalam bahasa Melayu. Jadi ada dua presentasi yang akan saya kemukakan, iaitu yang merupakan hasil kajian saya pada tahun lalu bersama ISIS Yusof Ishak. Terdapat beberapa kajian lain saya sejak 4 tahun lalu. Ini adalah tahun yang keempat saya sebagai fellow tamu di ISIS. Akan tetapi mungkin sedikit basi. Jadi saya mengemukakan yang paling hampir dengan kita pada tahun ini ya. Dua presentasi ini saling berkait. Yang pertama adalah yang akan saya sampaikan dengan judul Post-Islamism Battles Political Islam in Malaysia. Tetapi dalam slide ini PAS versus Anwar Ibrahim, The New Battlefront of Political Islam. Untuk mereka yang berminat dengan syarahan ini sepenuhnya, saudara bolehlah mengimbas kod QR pada slide itu, ataupun terdapat juga kod QR itu di meja luar ya. Baik, saya mulakan. Presentasi pertama saya ini adalah saya akan melihat bagaimana pertembungan apa yang saya namakan fenomena political Islam dan juga post-Islamism dalam konteks Malaysia. Dan untuk itu saya telah turun padang ketika pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri pada tahun lalu untuk memahami apakah yang ada di lapangan ya. Dan setelah saya melakukan kajian di lapangan, saya memutuskan bahawa pilihan raya GE 15 yang lalu dan juga pilihan raya negeri yang lalu juga untuk 6 buah negeri adalah merupakan pertembungan fenomena political Islam dan juga post-Islamism. Dan ia menjadi lebih menarik memandangkan kumpulan yang kita namakan dengan kerangka standard sains politik, iaitu Islamis, mendapat banyak sokongan ya hasil daripada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri tersebut. Baik, dalam konteks political Islam, dalam konteks political Islam, kita perlu memahami beberapa perkara, khususnya berkait dengan istilah ataupun definisi apa yang dipanggil political Islam ini ya. Jadi saya menggunakan apa saranan ataupun pandangan Profesor Andrew March yang mengatakan bahawa political Islam itu harus difahami dalam kerangka yang sangat luas, yang mana in the broadest sense possible as the range of modern political movements, ideological trends and state-directed policies concerned with giving Islam an authoritative status in political life. Jadi bukan sahaja political Islam itu melihat gerakan Islam itu sendiri, ya, modern political movement yang berkait dengan Islam, ideological trends, trend semasa pemikiran umat Islam, dan juga berkait dengan polisi-polisi negara yang mencerminkan atau merefleks Islam. Dalam hal ini, political Islam itu objektif ataupun the real goal is to create an Islamic state or to fuse religion and state, din wa daulah. Dan core business political Islam ini adalah centered on aspects of morality. Maksudnya political Islam itu objektifnya itu adalah untuk regulate, untuk mengawal atau untuk memastikan terdapatnya adanya kawalan terhadap aspek-aspek moral ya. Dan ia memilih untuk menggunakan political tools
and means to regulate people according to the teachings of Islam as understood by these players. Dalam arti kata lain, mereka ingin menggunakan undang-undang ataupun kawalan yang tertentu dari negara untuk mengawal ataupun menginstruksi rakyat supaya mengikut kehendak moral yang tertentu. Ini berbeza dengan Islam Sakafah sebagai contohnya, Islam yang menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai contoh, ataupun dalam hal ini political Islam ingin menggunakan undang-undang, ya. Dan the agents of political Islam themselves maintain that Islam is a way of life. Dalam arti kata lain, mereka itu memahami bahawa Islam itu adalah satu cara hidup dan merupakan satu-satunya governing factor dan core principle in every aspects of life, including governance, yang mana Islam itu harus menjadi paling tunjang, termasuklah di dalam aspek-aspek governance, ya, tata kelola kerajaan. Dan seperti yang saya datangkan dalam slide itu, the main mission of political Islam is also to reclaim sovereignty, kedaulatan. Untuk memahami ini, dalam konteks political Islam ini, kita perlu memahami selepas Perang Dunia Kedua, negara-negara umat Islam yang telah merdeka setelah dijajah oleh kuasa-kuasa Barat mula mencari-cari identiti dan jati diri mereka semula, ya. Dan untuk itu, negara seperti Malaysia, Mesir dan juga Pakistan berada dalam dilema, quote-unquote, yang mana mereka berusaha untuk kembali kepada roots ataupun akar mereka, dan sudah tentu dalam hal ini kuasa kolonial dilihat membawa sekularisme dan mereka ingin kembali kepada akar yang dalam arti kata lain adalah agama Islam, ya. Dan terdapat banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan political Islam ataupun mission untuk reclaim sovereignty ini, antara lain seperti yang kita maklum dalam sains politik, ya, mereka yang membincangkan topik ini terdapat Syed Qutb, ya, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood di Mesir, yang mana karya beliau Ma'alim fi Tarikh telah diterjemahkan ke banyak tempat di seluruh dunia, dan juga malahan diterjemahkan oleh arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, ya, yang merupakan spiritual leader of PAS. Next. Baik, ini adalah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, iaitu Syed Qutb dan juga Abu Ala Al-Maududi. Next. Dalam hal ini, kita harus juga memahami idea Qutbis ini dalam bahasa Inggeris. Qutbis ideas ini kemudiannya telah pun adopt ataupun diambil oleh PAS secara langsung sebenarnya dalam tahun 1940-an dan juga 1950-an, yang mana mereka mempunyai direct contact dengan tokoh-tokoh Muslim Brotherhood ini, ya. Ada banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa mereka memang in touch, ya. Maknanya tokoh-tokoh PAS pada waktu itu in touch secara langsung dengan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah, di Pakistan, dan malahan mereka mendapat didikan yang mesra dan juga erat, ya. Dan idea Maududi ini tentang jihad sebagai misalan ataupun perbezaan dan hubungan antara Islam dan bukan Islam, konsep jahiliyah, ya, konsep kedaulatan adalah sangat fenomenal pada waktu itu dan merebak ke seluruh dunia Sunni. Malahan argument saya juga bahawa serba sedikit ia juga menimpa ataupun mendapat immediate response daripada the Shia world as well. Maksudnya pada waktu itu gerakan Islam di Iran sebagai contoh juga mendapat tempias dan mendapat tenaga. Malahan kalau di Tehran itu ada jalan Syed Qutb, ya, Ash-Shahid Syed Qutb, dan spiritual leader Iran Ali Khamenei juga adalah salah seorang penterjemah buku-buku Syed Qutb, ya, menunjukkan bahawa impak gerakan Islam di dunia Sunni pada waktu itu juga sangat merata dan meluas, ya. Dan ada banyak hal yang menjadikan komponen political Islam ini menarik pada waktu itu, antara lain
adalah undang-undang hudud, ya, komponen syariah, undang-undang syariah ini yang menjadi suatu yang sangat penting dan being familiarized, ya, dan became important sebagai produk politik Islam khususnya di Malaysia. Next. Jadi kerana saya melakukan kajian ini untuk Islam, post Islamism, ya, dan post Islamism ketika pilihan raya GE15 dan juga pilihan raya negeri tersebut yang lalu, saya telah melakukan focus group discussion antara 5 November 2022 sehingga 16 November 2022, iaitu ketika period campaign, dan setiap session saya itu berlangsung antara 30 minit hingga ke 2-3 jam, dan untuk pilihan raya umum 15 terdapat 94 responden, 71 lelaki, 23 wanita daripada Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak dan Pulau Pinang. Manakala ketika state election campaign iaitu pilihan raya negeri, saya memperolehi 33 unstructured interviews di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, dan 30 responden, daripada 30 responden 3 adalah perempuan. Dan untuk pilihan raya negeri, kerana pada waktu itu kerajaan perpaduan telah pun berada di Putrajaya, telah pun berkuasa, saya menumpukan perhatian soalan-soalan saya kepada kepuasan hati pengundi-pengundi terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada waktu itu juga saya sempat untuk consulted parti aktivis dan juga local leaders ketika ceramah-ceramah besar yang ada di negeri Selangor. Jadi untuk itu saya cuba untuk menunjukkan dan cuba memahamkan apakah yang berlaku ketika pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri. Dan dapatan saya melihat ia adalah sebagai suatu babak pertembungan antara political Islam dan juga post-Islamism itu, ya. Jadi saya akan terangkan sedikit apakah yang saya maksudkan dengan post-Islamism kemudian, ya. Jadi pertamanya kita harus memahami dulu sosok Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri sekarang, yang mana pada waktu itu pertembungan itu adalah sangat tajam antara parti Pakatan Harapan yang beliau pimpin dengan parti pembangkang. Pada waktu itu ia adalah sebahagian daripada kerajaan lah, ya, iaitu Parti PAS. Jadi Anwar Ibrahim adalah wajah kepada gerakan ataupun persatuan yang dinamakan ABIM yang diasaskan pada tahun 1971, dan beliau adalah sebenarnya ABIM ini juga sebenarnya adalah satu cetakan ataupun kopi, ya, kepada apa yang dilakukan oleh Muslim Brotherhood ataupun Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan terdapat banyak similarities between PAS and ABIM, yang mana mereka berkongsi DNA atau hubungan genetik yang sama dari segi memahami political Islam itu, tetapi kedua-duanya mereka juga menggunakan Malay nationalism untuk mendapatkan attention, ya. Jadi di negara ini, di Malaysia khususnya, Malay nationalism itu memang menjadi suatu fashion untuk diambil, ya, untuk dijadikan sebahagian daripada wajah perjuangan, ya. Dan Anwar Ibrahim, seperti mana yang kita maklum dalam sejarah, beliau terlibat dengan gerakan demonstrasi pelajar dan kemudian itu pernah dipenjarakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA untuk beberapa lama, dan kemudian itu disingkirkan daripada pentadbiran kerajaan, ya, ketika era Dr. Mahathir Mohamad yang pertama 1.0, dan kemudian itu beliau mengasaskan PKR bersama dengan PH, ya. Jadi saya ingin argue, ya, bahawa wajah political Islam pula dibawa ketika pilihan raya ke-15 itu oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang, yang mana Abdul Hadi Awang ini banyak menulis, ya, mungkin juga daripada ceramah-ceramah ataupun khutbah-khutbah beliau itu ditranskrip dan kemudian dicetak, dijual sebagai buku. Antara buku-buku beliau yang terkenal adalah Fikrah, Harakah dan Daulah, ya, yang merupakan kompilasi kepada khutbah, wawancara dan juga tulisan-tulisan beliau. Dan pandangan-pandangan Abdul Hadi yang dahulu dan sehingga sekarang yang terkini sebenarnya
adalah masih sama ya. Dan apa yang berlaku ialah seperti mana yang Profesor Ahmad Fauzi daripada USM telah tekankan bahawa political Islam di negara kita ini telah mengambil satu turn, satu kona yang sangat tajam ya, apabila Anwar Ibrahim menyertai UMNO pada tahun 1982 ya, yang pada waktu itu gerakan-gerakan Islam telah bercempera dan juga semacam bertelingkah sama ada apakah yang dilakukan oleh Anwar ini sesuatu yang acceptable ataupun tidak ya. Dan selepas penyingkiran Anwar Ibrahim daripada kerajaan ketika pemerintahan Dr. Mahathir itu, dan ketika beliau menubuhkan parti PKR itu, Anwar telah berdepan dengan bermacam-macam ya, itu kita takkan sebut dan saya langkaukan, dan hubungan beliau dengan parti-parti komponen yang ada di dalam PH itu menunjukkan bahawa beliau menuju ke arah post-Islamism ya. Yang mana dalam hal ini next. Baik, dalam hal ini post-Islamism ini adalah apabila seseorang Islamis itu telah menempuh jalan yang mana jalan buntu, di mana mereka melihat bahawa ada cabaran, ada dalam realitinya ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan kerana cabaran-cabaran tertentu ya, dalam konteks negara Pakistan, dalam konteks negara Mesir sebagai contohnya, dalam konteks negara di Malaysia sebagai contohnya, kerana mereka berjumpa dengan jalan buntu, mereka tak boleh bawa apa yang mereka inginkan, maka mereka membuat keputusan bahawa ada perlu penyesuaian ya. Dan dengan itu Anwar Ibrahim juga melakukan hal yang sama, walaupun beliau asalnya juga Islamis seperti Abdul Hadi Awang, tetapi berlaku evolution towards pluralism, yang mana beliau mula embrace bangsa-bangsa lain, kemudian itu mula melihat juga perkara-perkara yang dijual di dalam political Islam itu secara kesesuaiannya, apakah munasabah ataupun tidak ya. Ini tadi adalah buku-buku yang saya sebutkan sepanjang sebelum ini, dan juga tentang hudud ya, tentang hubungan Anwar Ibrahim dengan PAS ya, dengan Ustaz Fazil Noor, kemudian itu bagaimana political Islam telah mencetuskan beberapa insiden ataupun kejadian yang tidak diingini di negara kita, termasuklah peristiwa bersejarah Memali. Next. Baik, ini adalah chapter 1, babak pertama Anwar Ibrahim ya. Kita lihat babak demi babak lah. Chapter 1 Anwar Ibrahim, seperti saya sentuh, beliau telah menyertai UMNO, kemudian itu dengan karisma beliau telah membawa sama agenda Islamisasi. Saya ingin berhujah bahawa dasar penerapan nilai-nilai Islam yang diperkenalkan oleh Dr. Mahathir Mohamad itu sebenarnya tenaga di belakang itu adalah daripada Anwar Ibrahim ya. Sebagai seorang Islamis yang pada waktu itu mempunyai cita-cita besar ya. Dan idea tentang undang-undang hudud itu re-emerge ya, dan became dominant in past list selepas Anwar Ibrahim itu menyertai UMNO. Dan juga dalam hal tentang undang-undang hudud ini, kerana undang-undang hudud ini adalah salah satu topik yang sangat berkesan dan juga sangat heboh dibincangkan ketika pilihan raya, setiap kali pilihan raya malahan. Saya ingin menekankan bahawa ramai orang menyangkakan bahawa undang-undang hudud ini di Malaysia dia mula menjadi sesuatu yang trendy ataupun fashion setelah tertegaknya Republik Islam Iran pada tahun 1979. Akan tetapi bukti-bukti yang menunjukkan sedia ada bukti-bukti kepustakaan yang saya selongkar di arkib dan sebagainya membuktikan bahawa ia mula menjadi fashionable sebenarnya apabila Dr. Harundin, itu salah seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada waktu dulu, mempromosikan atau mengempenkan undang-undang hudud ini, dan ia menjadi benda ini menjadi ataupun hudud ini menjadi merebak ya, menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak dibincangkan oleh tokoh-tokoh seperti pada waktu itu Datuk Syed Agil Barakbah ya, iaitu tokoh daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, dan juga kemudiannya Muhammad Saleh Abbas ya. Dan ketika itulah undang-undang hudud mula menunjukkan
permintaan yang tinggi. Itu sekitar pada pertengahan tahun 1970-an. Jadi belum pun lagi Republik Islam Iran naik, ya, mereka undang-undang hudud ini telah menjadi sesuatu yang fashionable. Dan untuk juga nota, undang-undang hudud ini adalah suatu perbincangan yang sangat panas dan juga menarik, dan juga mendapat sambutan yang meluas. Pernah dibuat beberapa survey oleh Merdeka Center, kemudian juga oleh UMC Dell, Universiti Malaya Center for Election and Democracy pada tahun 2012 misalnya. 62% local Muslims support implementation of hudud law, believing that it would bring about a more just judiciary, ya. Dan untuk itu, pada tahun 2012, kalau 62% pengundi-pengundi Melayu pada waktu itu berminat dengan undang-undang Islam, sudah tentulah pada tahun 2023, 2022, 2023 apabila ada pilihan raya umum, kita akan dapati bahawa kesannya itu sangat besar untuk Parti PAS. Next. Saya ingin juga menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim dalam babak kedua adalah bahagian daripada post-Islamism seperti yang saya sebutkan tadi, dan ketika itu juga PAS daripada kerana kerjasama PAS dan juga PKR pada waktu itu, ya, belum ada Pakatan Harapan pada waktu itu, adalah Pakatan Rakyat. PAS di bawah Fazil Noor telah menjadi sebuah parti, ya, from a village anti-government party to a national opposition force, di mana brand ataupun kerjasama yang dilakukan oleh Ustaz Fazil Noor dan juga Anwar telah menjadikan PAS duduk di tengah, ya. Dan jadi terdapat Abdul Hadi Awang heading the conservative camp in PAS, exploiting the situation to the maximum, ya, by promoting the Sharia law. Jadi pada waktu itu, bila Anwar Ibrahim terbuang daripada parti UMNO dan menubuhkan parti PKR dan berkawan dengan PAS, makanya grup yang lebih konservatif di dalam PAS mengambil peluang itu untuk mempromosikan lagi undang-undang hudud, ya, kerana penyingkiran Anwar Ibrahim tu dilihat boleh memberi kesan dari segi undang-undang hudud, perspektif hudud, di mana ada aspek takzir, ya, aspek undang-undang Islam, ya, pandangan Islam terhadap pemecatan beliau itu. Next. Baik, ini tokoh yang kita lihat, yang saya sebutkan adalah lawan kepada Anwar Ibrahim sebagai agent of political Islam, ya. While the Islamization initiated by Anwar in the 1980s taking place, PAS and its entities are consistently promoting product of political Islam. Dan pada tahun 83, Hadi has already started to convince his followers that Islam is under threat in Malaysia. Sejak tahun 1983 lagi, seruan ataupun message Ustaz Abdul Hadi adalah Islam terancam, ya. Sama ada ia adalah suatu yang relevan ataupun munasabah atau tidak, itu mungkin akan ada perbincangan lain, ya. Dan Hadi invalidate the Islamization efforts by stating these products are not genuine changes to uphold Islam but merely to cool down people resistance to the government. Jadi dasar penerapan nilai-nilai Islam itu dilihat sebagai sesuatu yang produk untuk memperlahankan gerakan Islam ataupun permintaan untuk Islam ditegakkan di Malaysia. Dan adalah sangat menarik bahawa baru-baru ini Dr. Halimah Ali, ya, Biro Perpaduan PAS, menyatakan bahawa PAS mensasarkan pada 2030 supaya penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi non-Muslim, pengundi-pengundi bukan Islam, untuk sedia to accept PAS, ya, in 2030. So there's a vision, and they have a retreat for two days retreat, I think, already done, I think, to strategize and to plan how to get to attract non-Muslim voters. But apa yang saya boleh hujahkan ialah bahawa di dalam PAS itu sendiri, kalau kita lihat korpus ataupun kajian kepustakaan akan menunjukkan bahawa Presiden PAS Abdul Hadi Awang melihat non-Muslim as citizens
do not get equal rights with the Muslims and should not be given any position politically or power to govern. Dan itu sebenarnya saya fikir sukar digugat kerana ada banyak bukti-bukti bertulis dan juga ucapan-ucapan beliau. Next. Dan ini yang saya sebutkan tadi, apabila pemecatan Anwar Ibrahim itu, kumpulan Islamis ataupun konservatif di dalam PAS mengambil peluang itu untuk mempromosikan lebih lanjut hukum hudud, ya, yang mana the common narratives were brought up during GE15 juga lah hudud law dan juga RUU 355, ya. Jadi dalam konteks kita memahami latar ini semua, barulah saya ingin masuk kepada kajian lapangan saya. Next. Baik, terdapat lima isu yang sangat dominan ketika pilihan raya umum 15 dan juga pilihan raya negeri, ya, di lapangan, ya. Tetapi sesuatu yang menarik ialah ketika di lapangan juga kita dapati ketika pilihan raya umum ke-15, ceramah kurang mendapat sambutan. Malahan ceramah-ceramah parti politik kadang-kadang hanya sekitar 1,000 orang, itu pun dah dikira sangat ramai, ya. Dan pertembungan sebenarnya adalah di social media, di media sosial, yang mana percekcokan ataupun pertelingkahan yang besar itu timbul di platform khususnya di TikTok, ya. Dan saya antara lain telah menyebutkan sebaik saja pilihan raya umum bahawa this is a TikTok battle, yang mana sebelum itu GE14 is a WhatsApp battle, during GE15 is a TikTok battle, and God knows what, selepas pilihan raya ke-16 dia jadi battle di mana pula, ya. Jadi sebab itu kita tengok macam suam-suam kuku saja kempen politik ketika pilihan raya 15, sebab semuanya orang bertengkar dalam telefon, ya. Orang tak bertengkar kita tak tengok ada bendera pacak banyak pun dan sebagainya, ya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang sangat menarik, kerana apabila saya pergi ke kawasan-kawasan yang macam di Gemencih, yang sangat hulu, saya lihat orang pegang telefon dan tengok TikTok, scroll, ya, perbincangan dan TikTok live itu, dan mereka tak pergi ceramah pun. Jadi perbincangan yang ada pun bila kita bertanya kepada responden ialah berkait dengan undang-undang Islam, ya, hudud law and RUU 355, ya. Jadi saya ingin menghujahkan ialah kerana PAS cuba untuk mempromosikan undang-undang hudud, tetapi waktu menjadi sebahagian daripada kerajaan pun usaha itu agak lesu, ya, agak tidak bermaya. Jadi dan juga bertembung dengan berbagai halangan-halangan, ya, challenges. Jadi mereka juga melancarkan atau menjadi proponent untuk a lesser Sharia law, namely the Amendment to Act 355, ya, RUU 355. Next. Dan ketika inilah saya dapati bahawa ceramah ataupun kempen mengenai undang-undang hudud ini masih lagi kental, ya, dalam kalangan pengundi-pengundi. Maksudnya walaupun tidak ada ceramah besar hanya di TikTok, tetapi persoalan undang-undang hudud itu berlegar dalam kepala ramai pengundi-pengundi, yang mana mereka inginkan parti Islam ataupun Islamis, ya, untuk memerintah ataupun mentadbir negara, kerana ingin melihat undang-undang hudud Sharia law to be implement in Malaysia. Next. Dan isu kedua yang selalu timbul dan juga timbul ketika pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, ialah Islam dan Melayu terancam, ya. Dan the narrative that Malay powers are eroding or under threat is already being sung even before independence in 1957. Kalau kita lihat kajian-kajian kepustakaan, saudara-saudara boleh dapatkan QR code itu, ya, untuk muat turun syarahan saya ini. Sebelum 1957, just even before independence 1957, this narrative, ya, on Malay supremacy, ketuanan Melayu, has already been sung by the activists, ya, namely
it's reflecting the awakening of the bulk of the Malay people to the threat of being overwhelmed by the non-Malay population of Malaya. Sebagai contoh, pada tahun 1835, perbincangannya adalah orang Melayu 85.9% dan orang-orang Cina adalah 7.7%. Kemudian itu pada tahun 1931 orang Melayu menjadi 49.2% dan orang-orang Cina menjadi 33.9%. Therefore, there are sensitive or views or opinions by the Malays at that time, even before 1957, that Malay is under threat. Jadi ia bukanlah sesuatu yang, it's not a new narrative that being founded by the Islamists even. In fact, it was already being held long before. Yeah. And this ketuanan Melayu is soon to be understood and perceived by many Malays as ketuanan Islam resulting from political Islam. Jadi bila 1970-an, when there's a rising a global awakening on Islam, jadi automatic ketuanan Melayu, this Malay supremacy become a Islam supremacy, because di Malaysia in constitution Melayu dan Islam itu embedded together. And Anwar's call for the replacement of Ketuanan Melayu, Ketuanan Rakyat or People's Supremacy during general election in 2008 and 2013 might easily attract the non-Malay votes. However, it also later helps to provide justification on past narrative that the Malays and Islam are indeed under threat during GE14 and GE15, since Pakatan Harapan is not fully interested in helping the Malays. Yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, apabila Anwar Ibrahim disingkirkan, beliau menubuhkan parti PKR, bekerja dengan aktivis hak asasi manusia. Sudah tentu pada waktu itu beliau sudah pun melihat realiti semasa yang lain, dan ketika itu juga seperti yang saya hujahkan lebih awal, Anwar daripada seorang Islamis menjadi post-Islamis, seorang yang lain, ya, individu yang lain, as a post-Islamist activist. Dan ketika itu Anwar mengkehadapankan apa yang boleh namakan People's Supremacy, ya, during general election in 2008 and 2013. Di sinilah menjadikan ia menjadi lebih confusing, yang mana ia boleh dihujahkan oleh parti PAS sebagai Islam semakin terancam, ya. Dan ketika pilihan raya yang lalu, perkara ini menjadi panas khususnya di media sosial, ya, apabila pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dipaguh mengatakan bahawa PH ada Christianization agenda. Sebenarnya setiap kali pilihan raya akan ada agenda, akan ada cerita-cerita seperti agenda-agenda beginilah. He also claimed that certain Christian and Jewish organizations had their eyes on Malaysia. Jadi ini antara beberapa pandangan-pandangan ataupun hujah-hujah, ya, yang sering dilontarkan. Jadi pertembungan itu menjadi sangat tajam, di mana juga pada pilihan raya negeri, ya, di negeri Selangor, salah satu dapatan saya berdasarkan di lapangan, khususnya di Don Sungai Ramal ini, pengundi-pengundi percaya, kerana UKM dalam Don Sungai Ramal, ya, di pilihan raya dalam sempadan pilihan raya. Pengundi-pengundi yang saya temukan, bakal pengundi yang saya temukan, mereka menerima hujah ataupun dakwaan bahawa sekolah-sekolah tahfiz ditutup kerana campur tangan parti DAP, justru Ngah Koming sebagai Menteri KPKT untuk mengarahkan sekolah-sekolah tahfiz ni ditutup, ya. Tetapi yang sebenarnya ialah allegation itu kita dapati dihubungkan sebenarnya dengan titah Sultan Selangor, ya, yang sebenarnya pada tahun 2019 meminta supaya sekolah-sekolah tahfiz yang ada di blok-blok bangunan yang kita tengok kan, itu perlu dilihat semula kerana ada yang tidak berdaftar dengan JAIS, do not have a curriculum. In fact, saya temukan ada juga yang menggunakan foreigners, ya, sebagai guru, yang mana menurut saya agak membimbangkan lah, kerana orang kita perlu dapat permit dan tauliah untuk mengajar, tapi kenapa foreigners boleh mengajar pula, kan. Kemudian tu, dan juga isu keselamatan, kadang-kadang tak ada tangga emergency dan sebagainya. Jadi asalnya titah itu dalam berbentuk ialah supaya mungkin lihat semula atau tutup sementara sekolah-sekolah ini, dapatkan lesen dan sebagainya.
tetapi telah dihujahkan sebagai kerajaan Selangor mengancam Islam. Jadi ramai responden yang saya dapati menerima ini bulat-bulat, ya. Tapi sebab saya sebagai seorang yang melakukan interview, I cannot challenge it. Saya dengar dan saya ambil maklum lah, record. Saya tidak akan mencabar dakwaan-dakwaan itu. Saya tak akan kata Sultan Selangor dan kata gini-gini. Jadi kita nak dengar, kita nak fahamkan, ya, apa yang ada dalam kepala pengundi pada waktu itu. Next. Ini ada sebahagian daripada responden-responden saya. Itu ada yang pertama gambar di Melaka, keduanya di Muar, ketiga itu di Pagoh, keempat itu di Kampung Baru, tak silap saya, atau Keramat. Di sinilah saya ketemukan, selepas pilihan raya umum, saya menulis satu artikel di kolom TMI. I think is satu artikel yang kemudian itu menjadi sedikit tular, ya. Yang mana saya kata bahawa saya temukan idea-idea yang ekstrim ketika di lapangan, ya. Ada remaja-remaja yang mengatakan bahawa mari kita bawa balik Nur Sajat dan kita lecut dia dengan batu, dan macam-macam lagi lah yang saya dengar tu. Saya rasa okey, ini kesan daripada kempen tentang undang-undang hudud, syariah dan sebagainya, yang menurut saya cara pandang itu sangat tidak moderate, ya, pada waktu itu. Tapi saya, seperti kata saya tadi, kerana saya melakukan kerja lapangan secara profesionalnya, saya hanya merakamkan. Jadi kesan daripada deep interviews during focus group discussion itu exhibit how the new and young voters in the middle of GE15 campaign are coloured with exclusivist view of Islam taught in official and unofficial religious schools and classes, aided by the bureaucratization of Islam during Anwar years in UMNO. It is no surprise that many young Malaysian voters uphold the idea that non-Muslim are zimmi, a protected minority with restricted rights, and should pay a special tax in exchange for protection. Kebanyakan pengundi-pengundi Melayu Islam itu, mereka kurang toleran dan kurang terbuka dengan pengundi ataupun warga yang bukan Melayu, ya. Dan ini menurut saya juga satu yang sangat mengesankan hati saya, merisaukan saya, kerana kita akan melihat kita boleh terjerumus kepada perkara yang tidak diingini sekiranya tidak diambil berat, kan, ya. Dan sebagai rekod, sebahagian juga yang kerja lapangan saya lakukan bersama dengan Ilham Center. Itu ada gambar Ustaz Hisom tu, pengurusi Ilham Center, ya. Saya kerja rapat dengan beliau juga pada waktu itu. Baik, next. Ketiganya, dalam kempen pilihan raya ke-15 dan juga pilihan raya negeri, terdapat juga hujah bahawa discrimination against PAS states ataupun negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS. Dan this claim that PAS states are being discriminated and oppressed is actually not also a new thing. Since the 1978 elections, Firdaus Haji Abdullah, researching on the ground in Kelantan, has stated in findings that among the common themes PAS speakers selling during campaign trails are the unsatisfactory socio-economic position of the Bumiputra, the decline of Malay political power, the decadence of moral values, the proliferation of vice, and the failure to observe the Islamic code of conduct in the government. Seperti mana yang telah ditekankan, ya. Dan kemudian itu, apabila berlaku in 1980, tragedies such as Lubuk Merbau and Memali, it already felicitated PAS to build this image that they are defender of Islam and died as martyrs against injustice, ya. Jadi apabila berlaku pergaduhan di Lubuk Merbau, di Memali, kemudian tu ada beberapa di Felda-Felda kecil juga, juga di Kelantan pada tahun 1970-an, hujahnya ialah yang melakukannya itu, pihak berkuasa itu adalah oppressing, ya. Dan PAS dalam hal ini adalah the defender of Islam. Dan hal ini menjadi ulangan dan berkali-kali. Malahan apabila timbul tentang royalti minyak Kelantan, itu juga dilihat sebagai penderaan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan, ya, di mana hujah-hujah undang-undang bahawa minyak yang ditemukan berapa jauh batu nautika daripada pesisir pantai dan sebagainya, itu sama ada ia menjadi hak persekutuan ataupun hak negeri, itu tidak dipertimbangkan langsung, ya. Dan kerana pengundi-pengundi kita juga naif,
dan kemudian itu kita melihat lagi, kalau masih ingat during the televised debate between PKR Deputy President Rafizi Ramli and past Assistant Secretary General Shahir Sulaiman on 8th of August 2023, ada debat antara MP Shahir, YB Shahir dan juga dengan YB Rafizi. Kalau kita masih ingat bahawa YB Shahir telah mengatakan bahawa negeri-negeri yang di bawah pemerintahan PAS itu tidak mendapat dana yang sepatutnya, ya, dan di mana Rafizi telah menjawab pada waktu itu PAS or Shahir is ignoring the fact that other states like Melaka and Negeri Sembilan found creative ways to ameliorate their financial difficulties. Jadi ada perbincangan pertembungan yang sangat menarik di situ, dan berkenaan dengan diskriminasi terhadap negeri PAS ini, negeri-negeri PAS ini. Selepas pilihan raya pun kita akan jumpa hal yang sama didendangkan, ya. Malahan selepas pilihan raya negeri, sebagai contoh Chief Minister Ahmad Samsuri Mokhtar, pilihan raya negeri Terengganu juga, beliau juga menghujahkan bahawa negeri Terengganu didiskriminasikan, ya. Justru Muslims are being oppressed. Next. Okay, ini berkenaan dengan oil royalty narratives tu. Next. Kemudian itu terdapat lagi ketika pilihan raya negeri, dua lagi isu yang juga menjadi sentral, iaitu Madani versus Takfiri. Sekarang ni tadi GE14 kan, GE15 kan. Ketika itu bila pilihan raya negeri, kerajaan perpaduan telah pun tertegak, dan perbincangan ataupun kempen juga telah meluas, di mana terdapat perbincangan antara Madani dan juga persoalan-persoalan di belakang Madani yang akan saya hujahkan nanti dalam presentasi saya yang kedua. Madani ketika pilihan raya negeri ini bertembung dengan saya hujahkan Takfiri, ya. Kalau kita turun ke lapangan, kita akan dapati bahawa budaya Takfiri ini sangatlah menggurunkan, ya. Kadang-kadang saya juga sebagai seorang researcher, saya juga berhati-hati, adakah mereka ni tahu saya Faisal Tehrani atau tidak, kan aku kena sembelih lah pula kat sini kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita sendiri rasa gerun dengan kenyataan-kenyataan yang ditimbulkan oleh responden. Ada yang saya transkripkan, ada yang saya hujahkan dalam laporan-laporan saya yang lebih tertutup, ya. Dan Takfiri ini adalah suatu budaya yang mana menganggap orang Islam yang lain, to excommunicate orang Islam yang lain itu sebagai bukan Islam atau kafir ataupun lesser Islam. Dia ni tak cukup Islam banding aku, kan. Sebagai contohlah pandangan ataupun budaya pemikiran seperti itu, dan ia sebenarnya sangat meluas, dan apabila tertegaknya kerajaan perpaduan di Putrajaya, Anwar Ibrahim juga cuba mempromosikan idea Madani narrative for the economy, ya. But again, it's being ignored by the voters, despite Anwar's effort to explain his administration's plans for diversifying and restructuring the economic system to make it more just. Dan pandangan itu adalah konsisten bahawa ia adalah mengenai Islam atau tidak Islamnya, ya. Jadi during GE15 and corruption issue and rising cost of living clouded issues relating to Islam. However, once on the ground, especially at the Malay bases, imagination such as implementing hudud law, Islam and Malay under threat and Muslims being oppressed are still prevalent. Jadi pada waktu dulu, pada waktu sebelum ini, saintis politik ramai mengatakan bahawa ketika berada ke-15, PAS mendapat banyak undi ialah kerana kesan daripada pandangan terhadap anti-corruption, kan. Jadi mereka lihat PH pun sebahagian daripada corruption, kerana itu dihujahkan oleh Ustaz Abdul Hadi. Dia kata because dia, kalau masih ingat, beliau sebut bahawa non-Muslims are the roots of corruption in Malaysia. Dan PH juga pada waktu itu dia sibuk kaji parti UMNO, tapi terlupakan parti PAS yang sebagai blok ketiga yang pada waktu itu sedang menguasai platform media sosial, ya. And apabila timbul isu-isu Islam, the only bullet that Anwar Ibrahim depend on to shield himself in Pakatan Harapan from PAS
seems to rely on the letter written by the late Yusuf Qaradawi in 2015 asking Malaysians not to believe ill allegations towards Anwar in the past. Jadi bila kita jumpa responden-responden pengundi-pengundi itu, ramai yang masih menyebut-nyebut lagi kes-kes lalu Datuk Seri Anwar. Next. So conclusion, the battle between PAS and Anwar Ibrahim over political Islam will be fought not just in elections by the Islamic schools across the country. Saya juga melakukan satu kajian dengan IC Susu Ishak di sekolah-sekolah agama, dan saya dapati bahawa pencambahan budaya takfiri, kemudian tu pandangan-pandangan yang lebih ketat ataupun rigid tentang Islam, itu interpretasi itu juga meluas di sekolah-sekolah ya. Dan does Anwar Ibrahim Unity's government has the will and ability to do so? Will Madani introduced by Anwar Ibrahim Chapter 2 with the package of humanity and values like fair, just and effective governance strong enough to compete products of political Islam such as Sharia, hudud law? Kita tak tahu lagi. And does Anwar Ibrahim has the right team to amend his mistakes, quote unquote. Yeah. Dan itu adalah merupakan presentasi saya yang pertama. Terima kasih. Saya ingin membincangkan tentang Madani ya, ataupun the evolution of Madani 1995, 2023, ataupun apakah perbezaan antara Madani 1.0 ataupun dengan Madani 2.0. Untuk mungkin generasi baru, mungkin mereka tidak sempat merasai apa yang dinamakan Madani 1.0 ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Madani ini. Saudara-saudara boleh buat turun syarahan akademik ini di QR code yang disediakan di slide tersebut. Next. Madani Part 1, yeah, Chapter 1. The term Madani was first introduced on 26 September 1995, not here, not in Malaysia, but in during Festival of Istiqlal, a cultural event held in Jakarta, where Anwar stresses moderation and pragmatism are the criteria to reach Madani, with the help of modern democracy and wisdom on fiqh awlawiyat, fiqh keutamaan. Anwar stated that idea and principle of Masyarakat Madani will be moral principle, justice, equality, and dialogues. Yeah? And during that time, it was very trendy and quite fashionable. And there are also emphasis on freedom of thought. Yeah? And although Anwar actually accepted that Islam was the first to introduce the ideal of social justice and development of Masyarakat Madani or democratic civil society, he also reminded the audience during the Festival Istiqlal that it's well documented in sejarah Melayu, Abdullah Munshi's Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Terengganu, Pantai Timur. There are also poverty, injustice, corruption, intellectual depletion, social depravity, wealth inequality, and authoritarianism. Ya, sebab itu Anwar ingin menghujahkan bahawa perlu ada brand baru untuk supaya Islam yang diperkenalkan itu adalah Islam yang just. Ya, dan untuk itu beliau memperkenalkan moderation dan pragmatism were important criteria for achieving Madani, aided by modern democracy and fiqh awlawiyat. Ya. These two criteria, according to him, would inculcate in the ummah the values of tolerance, multiculturalism, and reciprocity. Next. Jadi pada 27 Oktober 1995, during a budget presentation in the North Malaysia Parliament, Anwar officially introduced the term to the Malaysians. Jadi mula-mula tu dia perkenalkan di Jakarta ya. Kemudian itu buat pertama kalinya kepada rakyat negara ini during televised, waktu dulu kan budget ada tunjuk di berita kan, di apa siaran langsung. Dan ketika beliau membentang bajet sebagai finance minister, basically as finance minister, Anwar states that in pursuing economic growth, Malaysia's development should not be ignoring the humane aspects and should be able to balance the materialistic targets with benevolence ambitions together with human dignity, kehormatan, manifesting freedom, and to fight against the malevolence in order to form and create a true civil society to make sure the Malaysia is respected globally. And I do remember that ketika Masyarakat Madani ini diperkenalkan pada tahun 1995 tu, kita masih di tahun-tahun awal di Universiti Malaya
pada waktu tu Fakulti Syariah. uh, Ustaz suruh tengok, suruh tonton sebab untuk dibincangkan, sebab saya siasawan syariah pada waktu itu. Dan bila kita balik hari Isnin ke depan dalam kuliah, ramai yang tak faham kerana Datuk Seri Anwar menggunakan bahasa Melayu yang canggih kot. Dan sampai sekarang pun dia masih lagi menggunakan perkataan-perkataan yang canggih macam TV krama dan sebagainya kan. Jadi pada waktu itu ramai orang yang macam quite membincangkan tentang terma-terma itu, bukan membincangkan sangat tentang apa ni Madani ni. Jadi orang duk heboh perkataan-perkataan yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar berbanding dengan essence yang ada dalam pembentangan bajet tersebut ya. Tetapi apabila semua ahli-ahli politik dan juga rakyat semakin bertenang ya, cuba memahami, cuba mencerna apa yang ada dalam pembentangan bajet tersebut, perlahan-lahan orang mula mendebatkan terma itu juga ya. Lim Kit Siang antara orang yang mula-mula menyambut term Madani ini, tetapi he interpreted masyarakat Madani as civil society, referring it as Anwar's pet subject. Dan Kit Siang melihat responses masyarakat Madani civil society. Kit Siang further elaborate the term from his context, calling it a framework for a continuous battle against the abuse of powers, corruptions, and a moral decay. Later giving a lot of space and room for the opposition to contest the newly introduced concept as merely another rhetoric that is able with contradictions, especially in terms of human rights, racism, corruption, and distribution of wealth. Jadi apabila Lim Kit Siang lekatkan Madani itu dengan civil society, mudahlah untuk parti pembangkang pada waktu itu, DAP Parti Pembangkang, untuk menghujahkan bahawa cakap Madani tapi sebenarnya tak Madani pun, sebab bila terma itu dilekatkan dengan civil society, ia juga bermaksud human rights, anti-racism, anti-corruption, and equality in distribution of wealth. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh parti DAP pada waktu itu. Dan menariknya, next, Ustaz Hadi sebagai agent of political Islam dalam banyak handset parlimen, saya juga banyak baca parliamentary handsets to understand the responses. I do believe that PAS was left clueless with Madani as vision. Macam apa ni Madani pula, dah nak jawab macam mana pula ni kan. And it happens that Abdul Hadi Ahmad struggling to claim it is void and not Islamic enough, arguing that Barisan National Government at that time does not implement Islamic economy and still upholding riba usury, making profit through unjust and exploitative gains in trade and business. He also claimed that Madani is a Western mold. Macam bila Lim Kit Siang gunakan Madani itu sebagai civil society, justru dia boleh hujahkan bahawa tak civil pun, macam tu kan. Tetapi Ustaz Hadi pula dia gunakan bahawa kata Madani tapi tak Islamik pun, macam itulah. Jadi dia hujahkan dengan bahawa kerajaan masih lagi mendapat sumber pendapatan daripada riba, kemudian itu judi, perjudian dan macam-macam lagi. Dan juga oppressive policies towards the rakyats. Hadi then made a point that the economic system Malaysia inherited was from British, thus oppressive in nature. Jadi salah satu poin kegemaran Ustaz Hadi adalah untuk mengatakan bahawa sistem kita adalah diwarisi daripada penjajah, justru memang asalnya memang opresif sifatnya. Jadi datangkan tema apa pun dia tetap opresif. So this is among other the first responses by the politicians. Next. Akan tetapi juga menarik sekali lagi di UKM. UKM ni nampak macam menjadi tempat dan pengkalan untuk macam-macam kerana universiti watan kita kan. Jadi Madani is put to debate during Convention Masyarakat Madani in National University of Malaysia UKM in between 19 to 21 September 1996 a year after it was coined. Kenapa 1 tahun? Macam itulah ahli akademik, maka masa sikitlah untuk bincangkan kan. Orang dah habis heboh, dah sejuk, kita baru nak datang So 17 academic papers discussing the concept of Madani have been presented by famous and top scholars at the time, mainly ABIM affiliated, such as Syed Muhammad Nagib Al-Atas, Siddiq Fadil, almarhum Usman Bakar,
Prof. Muhammad Kamal Hassan, Prof. Azizan Baharudin, they were invited to bring in Islam as a core subject to color and to mold Anwar's Madani. And it was held here in UKM, where actually most of the scholars were discussing about, not really about the Madani itself, but debating the concept of Madani from views of earlier Muslim scholars and philosophers such as Ibn Farabi, Ibn Khaldun, Muhammad Abdu, and Fahmi Huwaidi. So they were actually quarreling or debating is who actually first coined the term of Madani, who is actually presenting the best criteria of Madani, and picking all these names, yeah. And they also sought to disassociate the concept from Western concepts of civil society. In fact, Naguib Alatas at that time was trying to propose that the root word for Madani was din or religion, and also referred to Madinah as tamadun or civilization. And most of the scholars are actually in tune with him, but also surprisingly, one person differing in tone from Al-Atas' address and the others, Dr. Faisal Osman, Professor Madya Dr. Faisal Osman, actually quite a notable academic from Fakulti Islam here, Universiti Kebangsaan Malaysia, although that I know that he's been marginalized, presented and rejected the former's position that Madani was rooted in din. Yeah? Dr. Faisal Osman almarhum mengatakan bahawa perkataan Madani ini tak ada kena-mengena dengan din pun, tak ada kena-mengena dengan agama pun, dan dia kata bahawa it's actually referred to the state of being rural. So Madani ini bandar, perbandaran, ya. Justru Madani society is related to industrialization, innovation, modern technology were crucial parts of a cityscape, ya. Dan dia kata yang tak Madani ni yang Khurawi lah, yang Badawi lah, yang kampung, ya, kekampungan. Jadi dia kata untuk itu kita perlu melihat masyarakat yang ditekankan oleh Anwar Ibrahim dalam bajet itu ialah untuk menjadi masyarakat yang urbanized dari segi bukan sahaja cityscape tapi juga pemikiran, integrity dan sebagainya, ya. So this was a year after Madani was coined or being popularized by Anwar Ibrahim. But then Anwar Ibrahim was imprisoned. Yeah, he was dismissed from the administration and he was in prison. What happened to Madani at that time? Next. Okay, next. So without Anwar in the scene after being sacked from UMNO and government, the Madani concept was being replaced with Islam Hadari. Sebenarnya kalau kita baca betul Islam Hadari, it's almost the same like masyarakat Madani juga. Slowly the Islamic references of Madani eroded. While Madani had no longer been associated to Islam, Abdullah's successor Najib Razak replaced Islam Hadari with his own rhetoric Islam Wasatiyah or moderation. Kalau Madani pun ada moderation, Islam Wasatiyah pun moderation juga. Jadi daripada dasar penerapan nilai Islam, Madani, Islam Hadari, Islam Wasatiyah, semuanya hampir sama. Kecuali keluarga Malaysia je tak sama sikit kot. Ya, jadi semuanya hampir sama. Dan pada waktu itu, Ustaz Fazil Noor sebagai ketua pembangkang, beliau sempat menjadi ketua pembangkang dalam waktu yang singkat, telah menyatakan bahawa the term Madani adalah datang daripada Profesor Yusuf Al-Qaradawi, late Profesor Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya Infiqi Daulah fil Islam, ya, dalam he stated an Islamic state was a daulah madaniyah or civil state, ya. Jadi dalam daulah madaniyah ni governance should be based on Islam and the constitution should be based on Syariah. Dan Ustaz Fazil dalam parlimen menghujahkan juga untuk itu harus ada Syariah law. Jadi seperti mana sebagai masdar rais ataupun prime source, ya, untuk constitution. Jadi pass being pass lah, maknanya walaupun di bawah Ustaz Fazil pun pass still being pass lah. Dan seterusnya, next. Also later, this while Anwar Ibrahim in prison, ya, masyarakat Madani or civil society
are specifically referred to NGO responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, and for example, of associations of lawyers, doctors, journalists, and eminent scientists, trained in philosophical religious thought, universities, and qualified experts, parliament, and government department. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Nazri Aziz, sekarang Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, former law minister. Dan perlahan-lahan, term masyarakat madani itu menerima term interpretasi yang digunakan oleh Lim Kit Siang lebih awal. So, people thought that masyarakat madani is civil society. And even the civil society are using it as madani, ya, bersih, tenaga nita, migrants associations and unions, women's feminists, they are using it. Human rights civil groups are using it, masyarakat madani, as civil society. Next. So while Anwar spent time in his prison, ABIM slowly lost its prime. However, the Anwarinas, group of progressive PAS leaders lining towards Anwar Ibrahim, ignited the spirit of Madani within PAS and later in Amanah. Ya. Jadi perlahan-lahan apabila ABIM semakin hilang taring pada waktu itu, bila Anwar Ibrahim berada di dalam penjara, pemimpin-pemimpin di dalam Amanah yang sangat rapat ataupun dianggap rapat dengan Anwar, ya, ini antara mereka ialah label, ya, being labeled as Anwarinas, former religious affairs ministers Dr. Mujahid Yusof Rawah, former current health minister Dr. Zulkifli Ahmad, former federal territory minister IR Khalid Samad, and the former Hulu Klang assembly person Saari Sungip, are also linked to a group named Jim or later Ikram. So after the whole bloc is defeated in past party election, Amanah was founded on 16 September 2015. Jadi apabila mereka ini semua disingkirkan daripada PAS, mereka telah keluar membentuk sebuah parti baru kerana gugur setandan. Jadi kalau gugur sebiji mungkin tak jadi apa kan, tapi sebab gugur setandan, mereka form a new party named the Amanah, and these are the people who actually cherish Madani and still stick with the concept. Next. So compared to PAS, Amanah is seen. Yeah? So this is a seen. When I say seen, is that it still can be argued as a progressive, democratic, and inclusive movement, and kept mentioned by many as alternative to PAS. Amanah claims to champion a different version of Islam. The idea is their understanding of Islam is guided by the approach of Maqasid Sharia, and they espouse the values of social justice, good governance, and multicultural coexistence. This encapsulated in their slogan Rahmatan lil Alamin, blessings to all, which is inspired by a verse from the Quran, Surah Al-Anbiya 107. Now, it's important to understand that actually during Madani 1.0, Anwar try to sell something on fiqh awlawiyat, ya, fiqh keutamaan. But bila sampai ke Anwarinas, grup yang rapat dengan Anwar, tapi ketika itu Anwar berada dalam penjara, try to sell or to try to promote this concept of slogan Rahmatan lil Alamin, ya. Dan tetapi kalau kita baca core dia itu hampir sama juga dengan Madani, tetapi lebih banyak tentang maqasid syariah. Ya, jadi kita nak pergi ke arah Madani 2.0. Tadi Madani 1.0 kan, apa yang berlaku? So chapter 2 Madani 2.0. Next. So these are the books actually being written by the Anwarinas, or exactly Nunji, yeah, Academy Nunji is a group, panel penyelidikan Nunji is a group under Amanah, and they publish these books, and I will argue that these books actually stress or emphasize the importance of Maqasid Sharia, the higher objectives of Sharia, as a foundation of Madani. Yeah, and in these books they propose concept of rahmah, among others. Jadi menu rahmah itu yang sempat popular, yes, ketika arwah Datuk Seri Salahuddin Ayub masih ada, is actually ditarik daripada kertas-kertas ini ataupun buku-buku ini.
dan beliau yang memperkenalkan apabila datang beliau menjadi menteri kemudahan itu, beliau menggunakan konsep itu untuk dipromosikan ya. So these are the books under the so-called Anwarinas or Akademi Nunji. This is related to amanah. Next. Those books are actually difficult to read actually because I still remember when I was a Sharia student. Maqasid Sharia is almost like a physics for science students. I mean, like it's a core topic, core subject that's quite difficult to understand. I mean, you have to memorize some formula, and Ustaz seems to give a case, and then we need to decode it, using maqasid of certain usul fiqh formula. So it's not a discussion for the ordinary people. I do believe so. So that's why these books are, to me, the content are quite inaccessible. I mean, it's quite difficult to read. So now we reach at Madani Impossible, Dead Reckoning Part 2. I mean, chapter 2 of Madani. So Anwar Ibrahim became the 10th Prime Minister of Malaysia on 24th November 2022. Remember, this was after a fierce fight between the Islamists and the post-Islamists, as presented earlier in my first presentation. So not long after sitting the Prime Minister office, Anwar launched his second Madani, pushing a policy framework entitled Membangun Negara Madani, visi dan kerangka dasar reformasi. But much earlier, before GE15, Anwar Ibrahim had already launched his DRAM policy framework, namely Script for a Better Malaysia. Tenggelam dengan isu korupsi, isu 45 isu yang saya telah sebutkan dalam presentasi pertama itu, ialah polisi yang cuba dikemukakan oleh Anwar Ibrahim dalam Script for a Better Malaysia. Ya. Beliau telah kemukakan sebelum pilihan raya ke-15 lagi, tetapi dia tenggelam. Ya. The policy framework mainly focus on wealth distribution, good governance and anti-corruption with minimal references on Islam. Jadi skrip ini, kalau kita baca, dia ada minimal references on Islam. Tak banyak. Dia bukan macam Madani 1.0 yang penuh Islam. Tapi ni sebab Anwar sudah post-Islamis kan. So, jadi dia tekankan essence of Islam tu. Jadi bukan sangat ada petik ayat Quran atau petik hadis. Ada tapi tak banyak. Ya. Next. In fact, I argue actually names like Syed Muhammad Nagih Alatas was only referred once, and his book Islam dan Kebudayaan tu only once, and I think it's insignificant of Anwar to have his name even in script. Yeah, and Anwar Ibrahim really seems to distance himself from works of his mentor Syed Nagih Alatas. And in fact, surprisingly, seemingly, the references on late Syed Hussein Alatas, the famous Malaysian thinker and sociologist, are more dominant. Prof. Syed Hussein Alatas adalah mantan fellow utama di Institut Alam Tamadun Melayu, yang mana beliau pernah membentangkan syarahan akademik di sini, di bilik majlis ini rasa saya, tentang Kitab Sempurna Warisan Sejarah. And another figure that are heavily cited is Ziauddin Sardar, whom also co-published Script. Sardar is now the key person in the Muslim Institute London and was once Anwar's education advisor. To me, in my view, it's not too much to suspect that Sardar played an important role in assisting Anwar to develop Script and later Madani. And next. Also, another group, or perhaps another important camp that also helped to form Script and Madani seems coming from scholars and activists published by Institute of Islamic Thought, or easily known as IIIT. So the International Institute of Islamic Thought is heavily linked to almarhum Taha Jabir Al-Alwani and Dr. Ismail Al-Faruqi. Yeah? And these are quite noticeable because IIIT is pushing their agenda or their mission to promote or to propagate Maqasid Sharia, the higher objectives of Sharia. And we can see that all these terms of Maqasid, as promoted by the Anwarinas in their books by Akademi Nunji, are also in Script.
in a way, and also in Anwar's Masyarakat Madani. In fact, Department of Islamic Development Malaysia JAKIM is now given more power to strengthen the Madani, with Anwar calling the role of clerics, mufti and religious authorities. Yeah. So itu gambar Datuk Seri Anwar di makam kubur almarhum Datuk Dr. Taha Jabi Alwani di, I think it's in Washington, I think, or Chicago, I can't remember. Okay, next. So now for Madani 2.0, Anwar is surrounding himself with the less rhetorical clerics that leaning towards Sufism, popular Salafism, progressive Islam and traditional Sunni scholars. So he keep on organizing these small usra or events at Sri Perdana, official residence of a prime minister, and featured in this Majlis Ilmu Madani, or gathering of civilizational knowledge hosted by himself. Yeah. Among familiar names being showcased were Dr. Ali Goma, Habib Umar bin Hafiz, Jamal Farouk Jibril from Egypt, Mehmet Fadil Chailani, Muhammad Nuruddin Lemu from Nigeria, Ismail Meng, Muhammad Salah from United States, Wa'il Ibrahim, Ikrimah Sabri, and then ini Imam Masjid Al-Aqsa, Ahmad Muhammad Sa'ad from United Kingdom, and Muhammad Haidar Al-Jilani from Gambia. So these are people who've been presenting their views and ideas and related to Madani. In fact, there are individuals such as Sheikh Ikrimah Said Sabri and others are being referred by Anwar as his personal mentors. Yeah. Next. However, let me stress that I beg to argue I beg to differ that this effort cannot be argued as being significant trend yet. Yeah, because all these events, hosted events, are very exclusive, sophisticated knowledge gathering. They does not reflect the Malay Muslim in rural areas, even more competing the conservative and faces of political Islam accessible nowadays almost immediately via social media such as TikTok, Instagram and YouTube channels. Sebab tu saya turun kajian lapangan, Islam yang difahami oleh kebanyakan responden even di rural areas, walaupun mereka nak hudud, tapi juga mereka juga dalam masa yang sama menekankan Islam yang agak ranting, persoalan tajwid sebagai contohnya, and also being conservative community, I mean Muslims here, Malay Muslims here in Malaysia. One of my earliest PhD student, he did a research. His PhD thesis is on LGBT actually. So he interviewed 30 LGBT drop T transsexuals, the LGB, and he concluded that from 30 of his respondents, like 27 of them are willing to be caned atau kena lecut dengan batu under hudud law, although that they are active lesbian, gay and bisexual, because pemahamannya adalah undang-undang hudud itu perlu dilaksanakan, ya. So it's quite a big contrast. And so the names invited by Anwar for his Madani is actually also least known among the Malays. The ordinary Muslim folks in Malaysia are sufficient with basic religiosity, and as I mentioned earlier, and can be easily satisfied after reaching the climax with religious jurisprudential or fiqh and tajwid classes. Even more, Malays are more exposed to revivalist ideas, and after decades of Islamization are not open to pluralistic ideas within Islam. Yeah? The understanding on Islam amongst the Malays, including the youth, are also very much connected to their household incomes and level of education. There are a lot of research actually. Kalau dia tu datang daripada keluarga yang lebih kelas menengah, kefahaman Islam ni mungkin lebih canggih berbanding dengan datang daripada lower class, ya. Dia punya income dia tu, cara pandang Islamnya juga tu juga berbeza. Next. So these are the events that I've mentioned in Sri Perdana. So you can see that Anwar being surrounded with these clerics. Ada Ustaz Ahmad Awam juga di situ. Yeah, next. So
I'm going to skip that, but you can read it from the Sharan Academy that I provided through the QR code. However, there are also uh, some sort of like a contradictory or ambiguity that Anwar also receiving Abdul Samad. Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad from Indonesia is quite famous here in Malaysia. In Malacca, for instance, the audience for his ceramah was like 50,000 people. Also in Lumut, I think, and he was flown via jet, private jet here. But also I was told that Abdul Samad's appearance here is not actually related to really to Madani, even though that he did meet Anwar at Sri Perdana, I think about 1 hour. As Anwar said, Madani is slightly different this time with realization of Maqasid. Perhaps it's related to post-Islamism. As those scholars campaigning for first Madani are no longer in the scene, as many passed away or senior enough to be involved, there is no authoritative and credible scholars assisting Anwar. So someone from the past like Abims and triple IT figures such as Ustaz Razali Nawawi, Sidil Fadil or Ismail Faruqi and Taha Jabir Alawani, they are no longer here. So it seems that Anwar is a bit lonely, like a bit alone, like to promote this Madani. So the important references of Madani also shifted from Atasian to Yasir Auda. So that is Professor Yasir Auda, yeah. So my argument is the Madani 2.0, the big difference is actually the insertion of Maqasid Sharia, yeah, which is actually very important because Maqasid Sharia gives you a lot of rooms to debate on certain issues such as hudud law, for example. Undang-undang hudud itu boleh dipertengkarkan dengan banyak ya dalam ruang dengan menggunakan Maqasid Syariah. Contohnya boleh atau tidak ditegakkan undang-undang hudud sekiranya masyarakat masih lagi ada komuniti masih lagi di bawah taraf kemiskinan sebagai contoh, ya. Next. So this is Professor Yasir Auda long before General Election 15. Here he's with that is Siwa Aziza, and also I think that's Nurul Izzah. Yeah, next. So strategizing the Maqasid into Madani can be the most reliable and suitable core for the second Madani. So this is perhaps the only approach, the only way that Anwar can still promote Madani with Islam, embedded with Islam, yeah. But as I stated earlier, Maqasid Sharia, Usul Fiqh, Qawaid Fiqhiyah, for example, these are the subjects and terms that quite complex, quite canggih, sophisticated, that difficult to be understood and to be accepted easily by the common people. So the challenge would be to have people responsible to promote this Maqasid as they are not strong enough in terms of influence or not well empowered to do so. And not many actually people expert in Maqasid, yeah. I cannot name anyone here. Earlier I think Datuk Mahmud Zudi, the late Datuk Dr. Mahmud Zudi, Professor Mahmud Zudi. Someone in past, I don't think so. They're more traditional. Next. Yeah, okay, so that's the end. When religious men behave like dogs, along with the king they rob. When pious men, a good example, do not show, they do not good despite what they know. Thank you very much for attending this lecture.